Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Ramai. Sebab tak ramai orang sebenarnya yang ada yang buat bisnes secara fokus. Kemudian bukan sekadar fokus, dia ada dia punya big why lah. Kenapa kita nak buat bisnes ni? Kemudian dia fokus. Kemudian lepas dia fokus, dia ada lagi satu sifat pada diri dia, iaitu dia ada sifat persisten. Persisten ni, dia bukan sekadar istiqomah. Istiqomah ramai orang boleh istiqomah. Maksud persisten ni adalah orang yang sanggup menderita untuk dia beristiqomah tu. Maknanya kalau datang rintangan daripada 7 petala langit, 7 petala bumi, dia masih meneruskan lagi dia punya usaha tu. Walaupun semua orang dah berhenti. Walaupun semua orang dah buat, orang tak buat. Tapi dia masih meneruskan. Kemudian dalam diri dia ada endurance. Ada endurance lah. Dan sudah tentulah kita sebagai orang Islam, orang-orang yang berjaya ni kebanyakan mereka adalah orang yang selalu bertawakal dengan Allah SWT. Dia tawakal dengan dia dah buat kan. Dan dia bertawakal dengan Allah SWT. Dia serahkan suruh pada Allah. Sebab dia yakin bahawa yang berezeki adalah Allah SWT. Jadi sebenarnya, saya buat Zoom tak berhenti, saya jumpa orang secara offline, jumpa online. Sebenarnya saya tahu tak saya cari siapa. Saya nak cari 3 orang yang macam saya. Dia punya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia punya kita panggil benchmark dia adalah saya. Mana saya ataupun lebih baik daripada saya. Jadi saya akan sentiasa mencari lah. Saya akan mencari dalam pencarian saya tu kan, maka saya akan berjumpa dengan ramai-ramai orang. Dan saya tahu daripada ramai-ramai orang saya jumpa, kan 99 dia, biasanya mereka ni tak lepas daripada segala dia punya rintangan-rintangan tadilah. Kan, macam sebagai tahu dengan rakan saya tadi, kan dia tanya apakah syarat-syarat untuk berjaya ni. Saya nak mute rakan kita, lupa nak mute. Ada siapa-siapa boleh bantu saya insya-Allah untuk mute kan rakan-rakan kita ni. Okey. Saya bantu je. Sebenarnya tuan-tuan, untuk kita berjaya dalam apa pun bidang sebenarnya, dalam apa pun bidang, selain daripada kita kena fokus, kemudian kita kena buat apa tadi, kita kena ada big why. Big why ni penting lah. Big why ni apa tuan-tuan? Big why ni sebenarnya niat. Niat kita buat bisnes untuk apa? Kalau macam saya pun dalam training saya dah lepas. Yang lepas saya dah beritahu, niat saya buat dunia untuk saya majukan akhirat saya. Sebab tu saya tak letih. Kan? Ada orang dia buat dunia untuk dunia, maka dia akan letih. Dia akan penat. Bukan penat tu maknanya dia tak dapat hasil tau. Maknanya kadang-kadang dia dah berhasil, dia dah jadi jutawan, dia jadi billionaire. Tetapi bila dia sampai ke tahap tu, tuan-tuan tahu tak apa beza antara orang kaya dengan orang miskin? Tahu tak? Persamaan antara orang kaya dan orang yang paling miskin dan orang paling kaya. Orang yang paling miskin dia tak beli apa-apa kan, sebab dia tak ada duit nak beli. Tuan-tuan tahu tak? Bila tuan-tuan dah jadi orang yang paling kaya pun tuan-tuan tak beli apa-apa juga. Tak percaya tanya pada rakan-rakan kita yang pernah jadi millionaire. Kan dia tak beli kasut, dia tak beli kereta, dia tak beli rumah pun dia tak beli. Sebab dia dah semua dia dah ada. Kan? Jadi bila kita ada duit banyak pun sebenarnya tuan-tuan kita tak membeli apa-apa. Itu persamaan antara orang miskin dan orang kaya. Dua-dua tak beli apa-apa. Jadi maknanya apa yang saya nak sampaikan kepada malam ni sebenarnya, saya nak offer sebenarnya kepada tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik dalam kita punya Zoom pada malam ni, sebenarnya peluang yang saya sampaikan kepada malam ni sebenarnya, dia boleh menjadikan dia sebagai satu bentuk career. Dia bukan sekadar satu bisnes part time boleh dapat 10 ke 15% ke 200% ke 3. Dia bukan soal persen. Saya nak bagi tahu bahawa kalau kita buat bisnes ni secara fokus dan buat dengan cara yang betul, dia boleh menghasilkan satu pendapatan yang cukup lumayan dan kita tak perlu kerja lagi. Tak perlu lagi lah kita nak pergi pejabat. Cuma mentaliti di kalangan rakan-rakan kita ni, kebanyakannya mereka ni percaya kepada bisnes yang mereka nampak. Ada pejabat, ada barang nak kena post. Saya tak boleh nak nafikan sebab ramai orang yang macam ni. Dia tak bagi anak dia berniaga. Dia kata, ni berniaga apa ni, tak nampak pun pejabat ni halal ke haram. Kan? Jadi ramai orang yang beranggapan beginilah. Sebab tu saya nak supaya kita membetulkan kita punya cara kita pandangan pada kita punya bisnes
bisnes yang kita buat tuan-tuan terlibat dalam trading, jadi investor ataupun traders dalam dunia saham, dalam dunia gold, dalam dunia cryptocurrency, sebenarnya dia boleh menjadikan dia satu bentuk career pada diri dia. Kau jadi kerja apa? Saya jadi traders. Dan ramai sebenarnya tuan-tuan. Amat ramai. Ramai sebenarnya orang yang ada career yang macam saya ni. Jadi okay. Jadi apa syarat-syarat yang diperlukan tuan-tuan untuk tuan-tuan jadi traders? Dia punya ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama tuan-tuan, yang perlu kita ada, nak jadi traders, nak berjaya dalam jadi trader, jadi investor, syarat dia cuma satu je. Bukan sebab kita ni pandai tengok analisis, bukan sebab kita ni pandai baca fundamental analysis, walaupun saya tak kata benda tu tak penting. Technical analysis, fundamental analysis, ini semua kita kena tahu. Tapi sebenarnya syarat pertama untuk kita berjaya dalam jadi traders tuan-tuan, syarat dia satu je. At the right time, at the right place, at the right person. Itu je. Kalau kita berada at the right time, maka cepat kita sukses. Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa kita punya senior-senior kita yang di dalam dunia kripto, kita dengar cikgu sufi kita, kita punya sufi kita, kemudian Tuan Nizam Saha kita, kemudian Izwan, mereka ni berjaya. Cepat berjaya, mereka cepat naik kan. Cepat naik Vietnam dan sebagainya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, sebab mereka berada di the right time. Mereka masuk start trading Royal Q ni tuan-tuan pada bulan 3. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, market meletup tuan-tuan. Bitcoin naik tuan-tuan terus daripada 30,000 naik mencapai kepada 64,000 ketika itu, dan kemudian turun balik pada bulan 7 kepada 28,000, kemudian naik balik 69,000 pada bulan 11, bulan 11, kemudian turun balik. Jadi maknanya kita jadi traders ni tuan, kita nak tahu dia punya circle. Bila masa dia naik, bila masa dia turun, bila masa kita nak pegang. Maknanya bila kita tahu tuan-tuan, jadi kita faham bahawa kita ni berada di mana. Contoh kan, saya ambil satu contoh. Dalam dunia cycle trading, sebagai contoh tuan-tuan, dalam dunia investment saya terlibat dalam dunia saham. Dia setiap 10 tahun sekali tuan-tuan. Dia bukan kata kita ni buat untung je tuan-tuan, benda begitu. Kalau kita lihat dunia tuan-tuan, dunia ekonomi ni, setiap 10 tahun sekali dia akan buat correction. Dia akan jatuh. Semua pasaran akan jatuh. Kebanyakan lah. Okey. Tuan-tuan tengok pada tahun 1998, 1997, 1999, apabila kita mengalami krisis mata wang, apa berlaku? Stock market jatuh. Kan? Banyak orang rugi ketika itu. Kemudian 98 market jatuh. Kemudian tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat lagi, lepas 1998 kegawatan ekonomi berlaku sekali lagi pada tahun bila tuan-tuan? Pada tahun 2008. Tengok, 1999, 2008. Apa yang berlaku pada tahun 2008 tuan-tuan? 2008 dia punya kegawatan dia lebih parah lagi. Banyak bank-bank yang besar seperti Lehman Brothers dan sebagainya tuan-tuan tutup bila berlaku kegawatan ekonomi pada tahun 2008. Kemudian kalau tuan-tuan perasan, yang kita melalui kegawatan yang sama pada tahun 2018. 2018 kan? 2018. Maknanya kita nak beritahu inilah dia punya cycle dia. Dia punya cycle dia. Jadi kita kena faham. Kalau kita nak jadi trader, kita kena faham. Jadi kalau kita tengok cycle secara tahunan pula, kita tengok cycle secara tahunan ni, saya nak share dengan tuan-tuan. Kita ni kat mana, bila kita kena beli dan sebagainya. Right? Kita tengok dia punya circle. Kita kena tahu dia punya circle ni kalau kita tuan-tuan nak jadi traders lah. Right? Kalau kita nak jadi traders secara full time macam saya kan. Jadi kita tahu bila masa kita nak kena hold. Bila masa kita nak kena beli. Okey, tuan-tuan tengok. Ini apa yang saya cakap tuan-tuan. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya. Dia mungkin salah, mungkin betul. Okay, saya punya pengalaman sedikit lah dalam dunia trading ni. Okay, tuan-tuan tengok. Kalau kita tengok, daripada bulan, minta maaf lah garisan saya tak berapa nak lurus. Kan, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12. 12 inilah. 12 tu. Jadi, kalau tuan-tuan tengok, dia punya pergerakan market macam ni tuan-tuan. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita jadi trader, kita kena tahu tuan-tuan. Kita ni bukan buat skim tuan-tuan. Kita dalam bisnes yang saya nak offer kepada tuan-tuan ni, kita ni bukan terlibat dalam satu bisnes skim yang menawarkan keuntungan bulan-bulan, package A, package B, package gold, package silver, dia tak ada. Kita punya bisnes tuan-tuan,
hanya terlibat dalam crypto trading yang mana keuntungan terhasil daripada pergerakan harga market kripto yang kita beli tu 100%. Dia tak ada yang macam kita masuk dalam skim-skim yang mungkin sebelum ni kita pernah masuk. Nanti kau masuk bisnes aku nanti sebulan dapat 3%, dapat 5%, dapat 20%, yang kita pun tak tahu keuntungan tu daripada mana. Yang ni memang kita 100% tuan-tuan daripada trading yang kita buat, sama ada kita trading secara manual dalam exchange tertentu ataupun dalam kita punya Elite Academy tuan-tuan, kita telah memudahkan tuan-tuan trading dengan menggunakan Royal Q. Alright. Sebelum saya nak sentuh pasal tu, saya sentuh dulu pasal pergerakan market ni. Kalau tuan-tuan nak tengok, biasanya market pada bulan 3 ni dia akan naik tinggi. Yang bulan 3 kan, dia naik tinggi. Saya nak tukar kalir merah lah, biar nampak sikit. Okay. Padam dulu. Okay, padam dulu. Tuan-tuan ni bulan 3 ni. Bulan 3 tuan-tuan, biasanya market akan naik dan dia akan sampai ke muncak dia bila tuan-tuan pada bulan 5 sini. Bulan 5 sini. Ini ke muncak dia akan naik. Okay, right? Kemudian dia akan turun. Dia akan turun sampai bulan 7, biasanya dia sampai kepada level rendah. Rendah lah, mana market naik turun. Kemudian dia akan flat, kan? Dia akan flat, kemudian dia akan mula naik dan dia punya maksimum dia pada bulan 11. Naik dan kemudian dia akan turun. Kenapa turun tuan-tuan? Bulan 12? Bulan 12 is long weekend. Long weekend, Christmas, raya, masuk bulan 1 tuan-tuan, raya Cina dan sebagainya lah. Kan? Ini pergerakan market. Jadi kalau tuan-tuan nampak, kita punya senior-senior kita dalam Royal Q, dia masuk tuan-tuan dekat mana tuan-tuan? Dia masuk market ketika tu market berada di sini. Tuan-tuan tengok Nizam Sahar dia kata, bila saya start dia punya Royal Q, dia start kat sini tuan-tuan. Dia start kat sini. So bila dia masuk, market terus boom, terus naik. So mana berapa keuntungan terhasil tuan-tuan daripada trading yang dia buat kat Royal Q? Dia cerita kat saya tuan-tuan boleh dapat sampai 30-40% sebulan. 30 ke 40% sebab bukan dia pandai trading tuan-tuan, sebab dia berada pada masa yang betul. Dan kebanyakan daripada grup saya tuan-tuan, kita bermula dekat sini. Nampak? Kita bermula dekat sini dan masa ni Bitcoin naik 69,000. Okay. Masa Bitcoin naik 69,000, kan kat sini banyaklah orang dapat keuntungan ketika tu. Bishiba pun naik 300% dan sebagainya. Alright. So maknanya kita punya expectation profit yang kita jangkakan, kita jangkakan kat sini. Ni kita punya garisan profit kita lah. Garisan profit kita. So maknanya yang berada dekat bawah ni kita sedang loss lah. Ni kita sedang loss. Atau kita sedang floating. Yang dekat atas ni tuan-tuan kita sedang profit. Jadi kerugian yang kita pun kerugian atau bukan kerugian lah. Maknanya kita punya trading tak menghasilkan keuntungan yang besar. Maknanya kita punya trading kadang-kadang ada yang minus, yang sebab kita kan menggunakan spot trading, yang tak dapat profit ni sebab kita kat sini lah. Sebab alhamdulillah lah kita gunakan kita punya Royal Q, walaupun dalam keadaan market rendah kita masih dapat profit, tapi tak banyak lah, 10 sen, 20 sen, 30 sen. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan trading secara manual dalam keadaan market begitu rendah, kita memang tak boleh nak profit. Kebanyakan kita semua account floating. Right? Kalau kita tak dapat kontrol, kita tak nak kontrol kita punya emosi. Jadi ini cycle tuan-tuan dalam kita punya dunia trading. Sekarang kat bulan apa? Sekarang kita dah bulan 3. So maknanya apa yang kita jangkakan tuan-tuan, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 ni market akan naik. Kemudian dia turun balik kan bulan 7, kemudian dia akan naik balik bulan 9, bulan 10, bulan 11. So kebanyakan daripada traders tuan-tuan, dia tak suka masuk masa bulan 1, bulan 2, bulan 3 ni. Dia tak suka tuan-tuan, masuk bulan ni dia tak suka. Masa ni dia tak suka masuk. Kenapa tuan-tuan dia tak suka masuk pada bulan yang rendah-rendah ni? Sebab ketika tu harga rendah, market semua merah. Dia suka masuk bila tuan-tuan? Dia suka masuk bila market dah tinggi. Market harga dah tinggi besok, tuan-tuan akan nampak ramai kawan-kawan kita akan beli Bitcoin, akan beli Ethereum. Macam mana tuan-tuan tengok sekarang lah. Bila harga gold dah naik lebih daripada 2,000 tuan-tuan, masing-masing baru sibuk nak beli gold. Sebenarnya dalam dunia trading yang kita trading secara spot, dalam spot trading tuan-tuan, kita bukan dalam derivatif. Mana dari spot trading ni kita beli one way saja, beli pada harga rendah dan jual pada harga mahal. Kita kena beli pada masa harga rendah, masa orang tak nampak, masa orang tak memerhatikan.
Masa orang kata makin nak jatuh, makin nak down. Tuan-tuan, ni bulan 1, daripada bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, ini adalah masa beli. Bukan masa tengok, tuan-tuan. Saya tadi sebelum buat program tadi, tuan-tuan, ada satu sahabat saya daripada Terengganu, dia telefon saya. Dia telefon, ajak pergi mancing kan, ajak pergi, dia kata. Haji free tak nak ajak mancing Rabu ni kan? Saya cakap kat dia tahun 2017. Masa tu tuan-tuan, Ethereum harga RM70. $70 tuan-tuan. Saya cakap dekat abang saya, sahabat saya dari Terengganu, Abang Razi. Saya kata, Razi, kau nampak tak harga Ethereum ni $70? Saya kata 2000, masa saya sebut dengan dia tu, masa tu lebih kurang tahun 2018 atau 2019 lah. 2018 atau 2019 market tengah down kan. 2017 Ethereum naik kepada $700 tuan-tuan, $700. Jadi $700 tuan-tuan, dia buat correction sampai $70. Masa harga $70, saya kata dengan Razi, beli Razi $70 ni. Ethereum ni akan naik balik $700. Ethereum ni akan naik balik $700. Dia bukan naik $700 tuan-tuan. Ethereum naik kepada $4,500. Masa saya cakap tuan-tuan, saya suruh dia beli dengan harga $70, dia tak beli. Dia tak beli, tak kisahlah tuan-tuan. Saya pun tak beli juga. Tuan-tuan. Sebab masa tu saya beli Bitcoin lah. Masa tu dengan harga 3,100. Kan, jadi saya tak beli. Saya tak nampak lah potensi Ethereum ketika saya nampak cuma Bitcoin. $70 tuan-tuan. Sekarang harga, kalau kita beli harga $70 pun, kalau dia buat correction harga ni tuan-tuan, harga Ethereum 2,500, kita punya keuntungan dah berapa ribu persen dah. Jadi saya nak cadangkan dengan tuan-tuan pada malam ni, kalau tuan-tuan nak jadi traders atau nak jadi investor, sekarang ni tuan-tuan adalah harga yang paling terbaik untuk kita beli. Sebab cycle ni tuan-tuan, inilah cycle yang berlaku dalam stock market, inilah cycle yang berlaku dalam cryptocurrency, dan inilah cycle yang berlaku dalam dunia trading gold dan sebagainya tuan-tuan. Cuma bulan je berbeza-beza. Contoh, tuan-tuan tengok sekarang ni kan, berlakunya peperangan antara Ukraine dan Rusia. Kan, kita kena baca kisah-kisah ni sebab saya traders. Tuan-tuan nak tahu tak apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku hari ini adalah, apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku tuan-tuan? Tadi saya duduk lama dengan Datuk Seri kan. Saya kata, bila berlaku terhentinya kegiatan ekonomi pada tahun 2020, 2021, 2022 disebabkan apa tuan-tuan? Disebabkan pandemik COVID, maka berlaku satu masalah yang besar tuan-tuan, adalah masalah recession. Recession ni berlaku bila tuan-tuan? Bila kita melihat kan dua suku penggal yang pertama, kita tengok kita punya keluaran negara kasar kita dah jadi rendah. Mana kuasa beli jadi inilah, cost operation menjadi besar. Lepas tu kalau tuan-tuan tanya kenapa kena buang kerja? Sebab kita berada keadaan recession. Recession. Jadi syarikat nak kurangkan perbelanjaan, syarikat buang kerja. Okey, ni recession. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok, ramai orang kena buang kerja bila berlakunya pandemik COVID. Mana berlaku recession? Kegawatan ekonomi lah. Dan satu lagi masalah tuan-tuan, berlaku inflation. Inflation ni apa tuan-tuan? Bila indeks harga pengguna meningkat. Ni kita kena tahu tuan-tuan, di dunia ekonomi ni, kalau kita nak belajar jadi trader full time kan. Bila berlakunya kenaikan indeks pengguna meningkat tuan-tuan, menyebabkan nilai mata wang kita menjadi rendah. Jadi tuan-tuan, selalunya masalah inflasi berlaku tak bersamaan, tak bertepatan dengan recession. Recession kadang-kadang berlaku. Contohnya pada tahun 1998 kan, 1998 recession, ramai orang kena buang kerja. Kan, kemudian 2008. Jadi recession dengan inflasi ni kadang-kadang dia tak bertembung. Tuan-tuan, pada tahun 2022 ni, dua masalah yang besar ni telah bertembung tuan-tuan. Inflasi dan recession berlaku dalam pada masa yang sama. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Elon Musk, Michael Saylor, Richard Branson, ini tuan-tuan adalah orang-orang yang hebat dalam bidang kewangan ni. Awal-awal lagi dia dah boleh baca situasi ni tuan-tuan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebelum inflasi berlaku dengan begitu teruk, mereka telah mengubah atau telah menukarkan duit investment mereka, duit simpanan mereka yang ada dekat syarikat dia orang tuan-tuan, kepada Bitcoin.
Michael Saylor tuan-tuan membeli sebanyak 124,000 Bitcoin dengan nilai secara puratanya 30,000 US dollar per Bitcoin. 124,000. Tuan-tuan tahu tak berapa dikeluarkan duit untuk membeli 124,000 Bitcoin ni? Dia mengeluarkan duit sebanyak 3.75 bilion US dollar. Jadi kesan dia apa tuan-tuan? Kesan dia bila Michael Saylor tuan-tuan beli je Bitcoin, tuan-tuan bayangkan US telah keluarkan satu report berkenaan dengan inflasi yang terkini di US. Pada bulan Disember yang lepas, inflasinya cuma 6.8 dan sekarang tuan-tuan dah melebihi daripada 7%. Januari 7%, sekarang dah lebih pada 70%. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, bila Michael Saylor ni tuan-tuan beli je Bitcoin, maka dia telah terhalang. Duit dia tak ada inflasi lah. Sebab dia dah tukar kepada Bitcoin. Dia beli pada harga 30,000 US dollar. Dan hari ni tuan-tuan tengok, berapa harga Bitcoin? Berapa harga Bitcoin tuan-tuan? Kita pergi kat Coin Market Cap. Kita nak tengok berapa harga Bitcoin pada malam ni. Harga Bitcoin pada malam ni. Ni cerita ni seronok ni tuan-tuan. Harga Bitcoin pada malam ni adalah sebanyak 38,000 kan? 38,793 dolar. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya dia bukan sekadar dapat mengekalkan nilainya, duit dia punya modal dia. Duit dia daripada terkena inflasi yang bernilai lebih kurang dalam 6% ataupun 7%, malah dia dapat untung lagi. Tuan-tuan bayangkan dia beli Bitcoin pada nilai average pada 30,000 US dollar, sekarang harga Bitcoin pada harga 38,000 US dollar. Tuan-tuan bayangkan, maknanya satu Bitcoin tuan-tuan, dia untung sebanyak 8,608 US dollar pada harga sekarang, kali dengan 124,000. Maknanya bukan sekadar dapat mengekalkan nilai 3.75 bilion tu, malah dia dapat keuntungan lagi. Ni tuan-tuan orang bijak, dia dah baca awal lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, bukan Michael Saylor je tuan-tuan. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada Elon Musk. Siapa Elon Musk? Elon Musk ni tuan-tuan, dia bukan buat meniaga macam saya ni. Kita punya meniaga cak ayam je. Kan? Itu pun tak nak beli Bitcoin. Scam lah, macam-macam. Kita belajar, kita tak mau. Elon Musk ni tuan-tuan, dia punya meniaga tuan-tuan bukan jual kicap ke jual budu. Tuan-tuan, bukan saya kata jual kicap, jual budu ni tak bagus. Maksud saya tuan-tuan, bisnes yang dikelolakan oleh Elon Musk ni adalah bisnes yang mempunyai teknologi-teknologi terkini. Seperti mengeluarkan kereta elektrik seperti Tesla, buat bisnes SpaceX, kemudian satu bisnes namanya Loops dan beberapa idea-idea baru yang diwujudkan oleh Elon Musk tuan-tuan yang menyebabkan beliau menjadi antara manusia paling terkaya di dunia sekarang ni. Hasil daripada idea-idea yang baru dia. Maknanya apa tuan-tuan? Hasil daripada kebijaksanaan di dalam dia menguruskan perniagaan-perniagaan dia, bukan sekadar dia menguruskan perniagaan-perniagaan dia bijak tuan-tuan, tapi dia menguruskan dana dia dengan baik. Maksud apa tuan-tuan? Pada tahun 2021, ketika orang cakap Bitcoin ni scam lah, orang cakap macam-macam lah, dia telah mengeluarkan sebanyak 1.5 bilion US dollar untuk membeli Bitcoin. Dan beliau bukan sekadar beli Bitcoin tuan-tuan, beliau juga menyimpan Ethereum dan beliau juga menyimpan Dogecoin. Nampak? Dia beli. Jadi tuan-tuan, saya tak tahu berapa duit yang dia belikan untuk Ethereum, saya tak pasti. Kemudian untuk Dogecoin pun saya tak pasti berapa. Tetapi Bitcoin tuan-tuan, dia telah membeli sebanyak 1.5 bilion ataupun lebih kurang 4,500 unit Bitcoin dengan harga purata pada 30,000 US dollar juga. Ada sama macam Michael Saylor yang owner kepada MicroStrategy, iaitu 30,000. Tuan-tuan bayangkan, maknanya dia mengeluarkan 1.5 bilion US dollar. Hari ini bukan sekadar dia dapat mengekalkan nilai 1.5 bilion US dollar, malah tuan-tuan dia dah mendapat keuntungan. Satu Bitcoin tuan-tuan diuntung 8,000. Tuan-tuan bayangkan berapa dia punya keuntungan. Jadi tuan-tuan, orang yang bijak-bijak ni, inilah cara dia mengekalkan dia punya nilai modal, dia punya keuntungan dia. Iaitu dengan cara dia membuat investment dengan cara yang betul. Kita pandai kerja tuan-tuan, lintang pukang, siang malam, pagi petang kita kerja untuk menghasilkan satu pendapatan yang besar. Kan kita jual nasi lemak, kita jual barang secara online, macam-macam barang kita jual tuan-tuan. Tetapi malangnya tuan-tuan, kita tidak dapat
menggunakan keuntungan yang kita untung tadi tu untuk buat investment yang betul, menyebabkan kita biarkan tuan-tuan, kita punya cash kita yang ada dekat Maybank tu atau dekat CIMB atau apa nama bank kan, dimakan oleh inflasi tuan-tuan. 7% tuan-tuan, bayangkan. 7% ni banyak. Kalau kita letak RM10 tak banyak lah kan. Tapi kalau kita punya simpanan 1 juta, 2 juta, 3 juta, sebab tuan-tuan dengar baik-baik saya cakap ni, kita ada satu naratif mengatakan bahawa kalau saya simpan duit dalam cash, mana kalau saya nak buat payment, saya nak submit ke orang, saya nak transfer ke orang, dia lebih mudah kalau seandainya saya ada investment dalam saham, dalam gold, dalam tanah dan sebagainya yang mungkin susah untuk kita liquidkan. Saya tak nafikan benda ni tuan-tuan. Contohnya kalau kita beli tanah kan, tiba-tiba kita nak buat pembayaran sebanyak 200,000. Takkan kita nak jual tanah tu esok kan, nak jual rumah tu esok. Ada proses dia. Kita nak jual kita punya perniagaan kita kan. Bukan boleh jual 2-3 hari dah selesai. Saya faham. Tuan-tuan, sebenarnya menyimpan duit dalam cryptocurrency ni sebenarnya tuan-tuan sama macam kita simpan dalam cash. Nampak tak? Kita simpan dalam cash sebab kita tidak memerlukan masa yang lama dan panjang tuan-tuan untuk kita tunaikan kita punya investment kita, untuk kita buat pembayaran kepada siapa-siapa kita nak pembayaran. Cuma masalah kita kat sini tuan-tuan, macam saya cakap apa tadi, kita tidak pernah belajar tentang dunia cryptocurrency ni, menyebabkan kita tidak ada satu keyakinan. Sebab kita ni dah ditanam dalam pendidikan kita tuan-tuan daripada kecil, gunakan fiat money je. Kalau lain-lain ni jangan simpan. Kita tak nak simpan dalam stock market. Mungkin stock market susah nak jual dan sebagainya. Itu betul. Tetapi Bitcoin ataupun cryptocurrency ni tuan-tuan, dia satu dunia yang berbeza. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok rakan-rakan saya tuan-tuan yang terlibat dalam cryptocurrency, boleh dikatakan kebanyakan daripada mereka tidak menyimpan duit mereka tuan-tuan dalam fiat money. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita simpan dalam fiat money, kan macam mana pun keadaan dunia ni kan, yang pasti berlaku inflasi dan duit kita berkurangan. Tapi kalau kita simpan dalam cryptocurrency tuan-tuan, kita ada potensi untuk mendapat keuntungan. Contohlah, saya selalu ulang lah contoh-contoh ni, macam Abang Firdaus kita dekat Singapura kan, bermodalkan $20 je tuan-tuan. Dia beli Dogecoin pada tahun 2017 dan dia jual pada tahun 2021. Selepas dia simpan lebih kurang dalam 4 tahun macam tu kan. RM80 dia tuan-tuan ataupun $20 dia menjadi lebih kurang dalam RM120,000. $30,000 tuan-tuan. Saya dengar kisah kan, ada satu sahabat saya di Sungai Petani, dia beli Dogecoin juga, Haji Zainal kan, tak tahu Haji Zainal ada tak ada pada malam ni kan. Dia beli RM500 dia. RM500 tuan-tuan, dia beli Dogecoin pada tahun 2017. Bila kita cerita tentang cryptocurrency dia kata saya macam pernah belilah, dia kata Dogecoin. Jadi kita pun pergi kat akaun dia tuan-tuan, pergi dekat dia punya exchanger, tengok tuan-tuan, RM500 tu dah jadi RM13,000. Berapa tahun dia simpan? Lebih kurang dalam itu dia jual tuan-tuan ketika harga Dogecoin dah turun, dah rendah. Kalau dia jual masa harga Dogecoin pada 73 sen tuan-tuan, maksud dia dah profit banyak. Sebab tu kalau tuan-tuan saya nak share kat sini lah tuan-tuan, saya nak share kat sini. Mungkin kita rasa kita tak percaya, betul ke kan? Betul ke Haji cakap ni? Mari kita tengok tuan-tuan. Kita tengok dekat sini. Tuan-tuan tengok ni. Apa tuan-tuan? Ni dalam majalah Forbes ni. Tuan-tuan nampak tak? Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Nampak. Siapa boleh tolong bacakan saya ayat ni? I won't sell. Saya tidak akan jual. Tesla billionaire Elon Musk issues inflation advice as the price of his Bitcoin, Ethereum and Dogecoin plummets. Maknanya tuan-tuan, Elon Musk ni, dia telah menjangkakan satu inflasi yang akan yang berlaku lebih besar daripada apa yang berlaku sekarang tuan-tuan. Sebab tu dia kata, I won't sell, saya tak akan jual. Jadi hari ni tuan-tuan, mari kita tengok. Kita dah susah payah kerja kan, jual barang online dan sebagainya. Tapi kita tak berjaya untuk menguruskan kita punya keuntungan ataupun kita punya saving dengan cara yang betul, menyebabkan duit kita dapat kena inflasi. Okey, katalah kita beli kita nak beli gold lah contohnya. Dia kata, okey macam ni Ji, saya nak buat investment yang terbaik. Dia tanya saya, kalau Haji nak recommend investment yang terbaik, apa? Saya kata investment yang terbaik adalah physical gold. Physical gold, kita beli gold lah, yang 100 gram ke 200 gram ke barang kemas dan sebagainya. Tetapi kelemahan physical gold ni apa tuan-tuan? Kelemahan physical gold.
Kelemahan physical gold ni satu adalah security lah. Keselamatan. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan nak pergi Mekah, tuan-tuan bayang bawa duit. Kita kan tak ada fiat money kan, kita pegang dalam emas. Kan? Dalam poket kita ada 1 kilo emas. Kan kita takutlah kena rompak dengan orang kan. Yang kedua tuan-tuan, masalah emas ni apa? Masalah emas adalah kita nak kecilkan nilai tu susah. Contohnya katalah kita ada emas 1 kilo, kita nilainya katalah 300,000. Katalah 300,000 kan. Tiba-tiba kita nak buat pembayaran 5,000 tuan-tuan. Macam mana cara dia? Takkan kita nak potong emas tu sikit? Tak boleh lah kan. Sebab siap emas dia ada dia punya surat beranak dia. Jadi sebab tu tuan-tuan, kebanyakan daripada orang-orang kaya ni tuan-tuan, dia akan menyimpan sebagainya dalam bentuk emas dan sebahagian lagi dalam bentuk cryptocurrency. Kerana apa tuan-tuan? Dua unit investment ini, sama ada emas ataupun cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum-nya, mereka adalah digital asset ataupun gold asset yang tidak terkesan dengan inflasi. Dia tak terkesan dengan inflasi tuan-tuan. Macam contohnya macam emas kan. Kenapa emas tak ada inflasi? Sebab emas ni tidak boleh dikeluarkan sesuka hati lah. Kan? Tak boleh lah tiba-tiba kita dah ada 20 kilo emas, 30, 100 kilo. Kerana kita kena belilah kan. Kita tak boleh produce. Dia tak boleh produce. Sama juga tuan-tuan dengan cryptocurrency. Cryptocurrency tuan-tuan, dia melalui satu teknologi blockchain yang mana kita tak boleh nak tambah tak boleh, nak kurangkan pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Contohnya Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency yang menggunakan sistem proof of work yang menyebabkan setiap daripada unit crypto yang currency yang dikeluarkan tuan-tuan mempunyai kod-kod yang tertentu, yang mana kod-kod ni bersambung antara satu tempat ke satu tempat tuan-tuan, ke satu orang yang lain, yang menyebabkan ke mana pun berlaku pada Bitcoin ataupun Ethereum dan sebagainya, kita boleh pantau dia. Dia menggunakan sistem open ledger. Dia tak boleh kata dia nak keluarkan 21 juta, tiba-tiba jadi 22 juta, 30 juta dalam market. Dia tak boleh berlaku macam tu. Sebab tu tuan-tuan, dua-dua aset ni adalah aset yang tidak terkena dengan inflasi. Jadi kita boleh beli emas dan sebagai lagi tuan-tuan, kita simpan dalam kita punya bank kripto. Jadi kita buka lah bank kripto yang besar tuan-tuan. Jangan kita pergi bank kripto yang nombor 100, nombor 200, 300. Macam mana kita nak tahu bank kripto yang terbaik? Mudah tuan-tuan. Kita pergi kat kita punya coin market cap. Kan, coin market cap. Kita buka tuan-tuan, dalam coin market cap ni dia menyenaraikan semua bank-bank yang terbaik. Kan, bank-bank yang terbaik. Kan, kita pergi kat kita punya coin market cap. Tuan-tuan boleh download benda ni secara percuma. Kan, download secara percuma. Kita klik kat mana tuan-tuan? Klik kat see all ni. Klik dekat see all. Kemudian tuan-tuan akan nampak dua benda ni. Satu crypto asset, kita punya digital asset. Yang kedua exchanger. Exchanger ni maknanya bank lah. So tuan-tuan, kita klik kat exchanger ni, tuan-tuan nampak tak? Ini adalah senarai crypto bank. Kita panggil crypto bank lah. Crypto yang mana kalau kita Maybank simpan ringgit Malaysia kan. Kalau rupiah simpan dekat BCA atau Mandiri. Tuan-tuan, kalau beli kripto, kita kena simpan dalam exchanger kita. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, saya gunakan apa tuan-tuan? Saya gunakan Binance. Kenapa saya gunakan Binance tuan-tuan? Sebab Binance ni nombor 1 di dunia. Hari ni saja tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata boleh percaya ke bisnes bank Binance ni tuan-tuan? Hari ni je transaksi yang berlaku di Binance lebih kurang 53 bilion. 53.96 bilion tuan-tuan yang berlaku di Binance saja. Maknanya tuan-tuan, takkanlah orang tak percaya kat Binance. Kalau orang tak percaya kat Binance tuan-tuan, takkanlah orang gunakan Binance ni melakukan transaksi lebih kurang 53 bilion. Tuan-tuan bayangkan, 1 bilion duit Malaysia dah berapa kan? Alright. Yang kedua apa tuan-tuan? Kita boleh gunakan Coinbase ataupun kita gunakan FTX atau Kraken, KuCoin. Kalau macam saya tuan-tuan, saya gunakan Binance, saya gunakan Coinbase, saya gunakan FTX, Kraken pun saya ada tuan-tuan. KuCoin saya tak ada. KuCoin saya tak ada. Dan juga tuan-tuan, saya gunakan apa? Saya gunakan Huobi. Saya ada banyak tuan-tuan. Saya ada banyak exchanger. Sebab setiap daripada exchanger ni, dia ada kelebihan yang berbeza-beza. Alright. Jadi tuan-tuan, apa maksud bank kripto ni? Bank kripto ni tuan-tuan macam bank kita biasalah. Bank kita dekat ni, kita ada Maybank, CIMB dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan, kalau bank-bank kita dekat luar ni menawarkan trading saham seperti Maybank to you, boleh jual beli saham, boleh keluar duit masuk dan sebagainya, boleh mengeluarkan instrumen-instrumen seperti pinjaman bank dan sebagainya tuan-tuan. Di dalam bank ni tuan-tuan, dalam bank kripto ni pun ada boleh buat pinjaman juga tuan-tuan. Boleh buat pinjaman. Kalau kita buat pinjaman dengan long, kena pukul lah kan. Kalau tak bayar. Kalau sini tuan-tuan, kalau nak buat pinjaman,
tuan-tuan kena ada dia punya ni lah. Ada dia punya cagaran dia. Dia tak boleh lah kita free je tu kan. Dia ada cagaran dia. Dan kalau tuan-tuan pergi dekat bank-bank biasa lah nak buat pinjaman kan. Nak buat RM20,000, RM30,000. Sekurang-kurangnya seminggu lah baru dapat kita punya duit kan. Tuan-tuan gunakan bank kripto, 2 minit dah dapat dah. 2 minit dah dapat. Nanti bila-bila saya akan tunjukkan macam mana kaedah dia lah. Tapi tuan-tuan kena rujuk dengan ustaz lah. Dari segi kaedah bunga, interest dan sebagainya boleh tak boleh. Setakat ni saya belum pernah gunakan dia punya bank loan lagi lah. Alright, maksud saya bahawa inilah yang dunia kewangan yang kita ada. Kemudian tuan-tuan, macam mana cara nak buka? Tuan-tuan boleh join kita punya kelas asas. Semalam pun kita ada buat kelas asas, kita tunjukkan macam mana. Dan kita boleh beli kripto-kripto yang berpotensi. Tuan-tuan tengok Tesla kan. Tesla beli apa tuan-tuan? Dia beli Bitcoin, dia beli Ethereum, dia beli Dogecoin dan sebagainya. Jadi kita boleh belilah. Nak beli coin-coin ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi dekat CoinMarketCap. Kita boleh tengok kat kripto aset ni, tuan-tuan boleh nampak kripto-kripto yang terbaik seperti Bitcoin, kan? Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple, Terra, Cardano, Solana, Avex, Polkadot dan seterusnya lah. Berapa ada tuan-tuan? Bukan ada 10 sebenarnya. Kita sekarang tuan-tuan ada lebih kurang 18,000. Mana dia punya? Okay, 18,000. Tuan-tuan tengok 18,230. Ni tuan nampak yang atas ni. 18,230 unit cryptocurrency yang sedang didagangkan di seluruh dunia tuan-tuan. Bukan 2, bukan 3. Ada 18,000. Alright. Jadi kalau saya nak fokuskan tentang Bitcoin tuan-tuan, walaupun sekarang ni secara asasnya belum digunakan di mana-mana negara kecuali El Salvador, penggunaan cryptocurrency Bitcoin ni, mana kalau tuan-tuan pergi ke El Salvador nak beli sayur sawi RM5 pun, tuan-tuan kena menggunakan Bitcoin. Sebab dia dah jadikan Bitcoin sebagai dia punya mata wang dia lah. Tapi kat negara-negara lain belum lagi. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat negara-negara Europe dan sebagainya tuan-tuan, kita boleh tengok, kita boleh pergi kat bank-bank yang besar dan kita boleh gunakan cryptocurrency untuk kita buat saving dan sebagainya. Kalau saya pergi di Switzerland, tuan-tuan kita boleh gunakan kita punya Bitcoin. Alright. Jadi mana saya dah beritahu sekarang ni, saya nak bawa tuan-tuan yang bahawa kita ni ada duit dalam bentuk keuntungan ataupun simpanan daripada pekerjaan ataupun daripada perniagaan. So kita nak invest. Tadi saya kata invest apa? Invest emas ataupun invest dalam cryptocurrency. Jadi apa saranan saya, apa nasihat saya? Ataupun apakah diorang cakap dengan saya? Saya bukan tak nak je. Saya tengok ni banyak cerita-cerita negatif tentang Bitcoin ni. Kalau duit saya hilang macam mana? Kan dia nampak duit dia dalam internet kan. Kalau dalam Maybank dia nampak lah, dia nampak bangunan Maybank tu kan, dia boleh ketuk itu Maybank tu kan untuk dapatkan balik dia punya duit dia. Kalau saya letak dalam Binance, kalau Binance tu tak ada macam mana? Kan soalan-soalan yang ditanya kat saya. Tadi saya bagi tahulah kan bahawa sebenarnya bila kita gunakan cryptocurrency, kita terlibat dalam satu teknologi yang dipanggil sebagai blockchain. Dalam dunia blockchain ni tuan-tuan, dia adalah satu sistem yang kompleks yang memperkenalkan sistem open ledger yang menyebabkan setiap pergerakan duit kita atau semua orang tuan-tuan akan dapat dipantau dengan baik. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya saya lah, antara duit fiat money dengan duit digital money ni mana lebih selamat? Tuan-tuan, hari ni yang kita tengok baru-baru ni pucung kan kena rompak duit tuan-tuan sebab apa? Sebab mereka ada wang secara fizikal. Saya pernah berkawan dengan rakan-rakan saya lah yang mereka ni owner kepada petrol pump. Dia sebenarnya perkara yang paling dirisau tuan-tuan bila dealing dengan cash money ni. Kan bila berlaku rompakan dan sebagainya tuan-tuan ataupun berlaku ketidakjujuran, walaupun ada CCTV dan sebagainya, mana duit tu susah nak dapat balik. Kan sebab apa tuan-tuan? Kita bermain dengan cash money. 7-Eleven buka 24 jam dan sebagainya, bila berlaku rompakan habis tuan-tuan. Tapi kalau kita menggunakan digital money, kan maknanya tuan-tuan semua gunakan QR code, scan code dan sebagainya. So duit terus masuk dalam wallet, menyebabkan tuan-tuan kalau berlaku rompakan pukul 2 pagi ke pukul 3 pagi tuan-tuan, perompak tu tak dapat duit lah. Paling pun dapat Maggi ke kan, dapat biskut dan sebagainya sebab duit secara fizikal tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalau saya gunakan cryptocurrency, saya boleh letak dalam wallet saya 300,000, 400,000 tuan-tuan. Saya letakkan dalam saya punya handphone, saya boleh bawa satu dunia. Nampak tak? Ke mana-mana saya nak pakai duit tuan-tuan, saya boleh convert duit saya kepada local currency dan saya boleh gunakan dekat mana-mana.
Atau dekat mana-mana pun tuan-tuan sebenarnya kita boleh gunakan Bitcoin. Atau tuan-tuan ada tempat-tempat yang kita boleh gunakan Ethereum. Mana tak payah convert. Tak payah convert kepada local currency tuan-tuan. Gunakan Bitcoin tu kita dah boleh gunakan untuk beli kereta ke, beli macam-macam tuan-tuan. Kalau di Dubai kita tengok macam-macam tempat boleh gunakan Bitcoin. Okay, right. Jadi sekarang tuan-tuan kita dah ada kita punya bank. Kemudian kita pun belilah kripto-kripto dan cadangan saya tuan-tuan, janganlah membeli token-token yang kita panggil sebagai shitcoin ataupun meme coin yang kita tak tahu dia punya asal usul tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, coin ni dia ada 3 jenis tuan-tuan. Pertama kita panggil sebagai stable coin. Apa tuan-tuan? Stable coin namanya. Stable coin kita sini conteng sikit. Ya tuan-tuan nampak. Okay. Coin ni ada 3 tuan-tuan. Kita jangan salah beli. Jangan salah beli. Okay, coin yang pertama namanya apa? Namanya stable coin. Okay, stable coin. Okay. Coin yang pertama kita panggil stable. Contohnya apa stable coin ni? Contohnya macam USDT tu lah. USDT, BUSD, HUSD. Ni antara coin-coin yang kita panggil stable coin. Nilai stable coin tuan-tuan dia terikat dengan US dollar. Kalau US dollar 4.23, 4.24 macam itulah dia punya nilai dia. Yang kedua tuan-tuan kita panggil sebagai major coin. Major coin ni kita boleh beli tuan-tuan. Contohnya apa? Contohnya macam BTC, contohnya macam ETH, yang seterusnya apa? Contohnya macam Solana, ADA dan sebagainya tuan-tuan. TRX dan sebagainya, kebanyakan daripada major coin tuan-tuan, mereka mempunyai sistem blockchain mereka sendiri. Nampak tak? Dan coin yang ketiga tuan-tuan kita panggil apa? Sebagai shitcoin ataupun meme coin ataupun alternative coin. Alternative coin ni banyaklah. Alternative coin ni macam contoh Dogecoin, Shiba dan sebagainya. Ni kita kategorikan sebagai ni kita panggil apa? Kita panggil sebagai alternative coin kan. Alternative banyaklah seperti Dogecoin, Shiba dan sebagainya, termasuk juga shitcoin ataupun meme coin kat situ. Jadi cadangan saya tuan-tuan, kalau kita ni duit yang kita nak simpan ni adalah hasil titik peluh kita dalam dunia perniagaan kan. Kita jangan pergi kepada kripto-kripto yang baru nak masuk dalam market tuan-tuan. Kita pergi kepada kripto-kripto yang memang dah strong dalam market. Macam mana ni lah kan. Elon Musk beli semua yang strong dalam market seperti ni Dogecoin. Kita follow. Saya follow dia orang tuan-tuan. Kalau dia beli Dogecoin, saya beli Dogecoin. Dia beli Ethereum, saya beli Ethereum. Dia orang beli Bitcoin, saya beli Bitcoin. Right. Ataupun kita boleh tengok tuan-tuan dalam ranking cryptocurrency ni ataupun dalam kita punya coin market cap, kita tengok tuan-tuan ranking-ranking yang atas. Kan banyak tuan-tuan coin-coin yang murah-murah. Kalau tuan-tuan tengok Shiba pun hanya 0.003 dan sebagainya. Okey, jadi untuk menghasilkan keuntungan tuan-tuan daripada dunia cryptocurrency ini ada 2 cara. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kan ada 2 cara. Satu apa tuan-tuan? Satu kita jadi investor. Satu jadi apa tuan-tuan? Satu kita jadi investor. Maksud investor ni apa tuan-tuan? Maksud investor ni dia beli kan? Dia beli kemudian dia simpan. Dia beli simpan. Berapa lama? Berapa lama tuan-tuan nak simpan? Saya cadangkan sekurang-kurangnya 4 tahun. Lama tak 4 tahun? Lama tak tuan-tuan 4 tahun ni? Lama tak tuan-tuan 4 tahun? Lama. Yang jawab si traders. Sekejap je. So, berapa kita jangkakan dalam tempoh 10 tahun, dalam tempoh 4 tahun tuan-tuan? Tak banyak tuan-tuan, lebih kurang dalam tak banyak. Lebih kurang dalam 10,000%. Betul ke Ji? Boleh sampai 10,000% ni. Lain macam too good to be true lah. Kan? Sebab tuan-tuan kita tak pernah terlibat dengan cryptocurrency. Jadi kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Orang yang terlibat dalam cryptocurrency ni tuan-tuan, dia punya cara dia, saya tengok perangai dia tak sama macam jutawan kosmetik ke, jutawan forex ke kan. Dia tak sama tuan-tuan. Kebanyakan orang yang terlibat dalam cryptocurrency tuan-tuan, saya tengoklah dia orang ni dia lebih low profile. Tidak diketahui. Siapa dia orang tak kenal. Duit banyak tuan-tuan. Nampak dia relax je. Dia punya untung apa tuan-tuan? Dia punya untung paling sikit dia simpan selama 4 tahun lebih kurang dalam 10,000%. Macam mana saya nak cakap benda ni betul ke salah tuan-tuan? Pergi dekat coin market cap. Tuan-tuan nak percaya tak percaya, itu tak penting bagi saya. Yang paling penting saya tunjukkan fakta dia. Okey, tuan-tuan tengok
Coin yang ranking nombor 1 apa tuan-tuan? Namanya Bitcoin. Betul? Bitcoin. Okey tuan-tuan. Daripada wujudnya Bitcoin pada tahun pada tahun 2009 sampailah sekarang tuan-tuan 2022, Bitcoin telah mencatatkan kenaikan lebih kurang dalam 26,086%. Ini bukan saya cakap tuan-tuan, ini fakta. Jadi kalau tuan-tuan ambil 26,086 dibagikan dengan 13 tahun kalikan dengan 100%, kiralah sikit tuan-tuan. Mari kita kira sama-sama. Berapa persen tuan-tuan secara average-nya? Setiap tahun dia mana dalam tempoh tu dah naik berapa persen? Tuan-tuan ingat setahun Setahun 26,000. 26,086 bahagikan dengan apa tuan-tuan? Bahagikan dengan 13, sorry. Saya kali dengan 1 tuan-tuan. Bahagikan 13, mana tuan-tuan setahun secara average dia untung lebih kurang 2,006%. Setahun tuan-tuan. Ini dah persen. 2,000. Mana kalau saya kira lebih kurang dalam 4 tahun tuan-tuan, lebih kurang 8,000% lebih. Ini Bitcoin. Yang kita tengok pada Bitcoin tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pada kripto-kripto yang lain, kita akan nampak kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Tuan-tuan nak tengok Ethereum. Tengok Ethereum kan? Tengok Ethereum. Tengok berapa persen kenaikan berlaku pada Ethereum. Sekejap tuan-tuan Kita tengok Ethereum. Ethereum tuan-tuan dia dah naik 341,000%. Ni bukan saya cakap tuan-tuan. Dari sejak wujudnya Ethereum tuan-tuan, dia dah naik 341,000%. Mana ini kenaikan yang berlaku kepada Ethereum. Dan tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Jadi maknanya ini yang saya cakap 10,000% tuan-tuan, itu saya tunjuk Bitcoin ya. Tak tunjuk kepada yang lain-lain. Kalau tuan-tuan tengok Shiba tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan, ini adalah coin-coin yang major coin. Major coin apa tuan-tuan? Ranking dia adalah ranking yang hebat. Contohnya macam Shiba, ranking 15. Mana daripada 18,000 kripto yang tersenarai, dia nombor 15. Berapa persen tuan-tuan kenaikan dia? Daripada tahun 2020. Dia dah naik 4.2 juta persen tuan-tuan. Maknanya ketika kripto Shiba ni dikeluarkan tuan-tuan, ketika itu tuan-tuan tengok berapa harga. Kat sini ada tuan-tuan. InsyaAllah kat sini ada. Kat sini. Tuan-tuan tengok kat sini. Dia punya all time low tuan-tuan. Angka pun tak ada kat situ. Satu ketika tak ada nilai All time high dia, harga paling tinggi dia pernah naik pada 0.0008845. Right. Ini saya nak tunjuk. Jadi sekarang tuan-tuan, daripada duit kita untung dalam kita punya perniagaan, kita punya simpanan dan sebagainya, selain daripada kita adalah cash kat Maybank dan sebagainya, kita boleh convert pergi kepada cryptocurrency dan kita pergi kepada major bank-bank yang terbaik di dunia. Kemudian tuan-tuan kita beli kripto-kripto yang terbaik. Okey, tuan-tuan, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan. Kalau kita nak jadi investor, yang kedua jadi apa tuan-tuan? Jadi traders. Pertama jadi apa? Jadi investors. Yang kedua jadi traders. Apa beza jadi trader dengan jadi investor ni? Saya tunjukkan tuan-tuan apa beza dia. Okey, pertama jadi investor. Jadi investor. Jadi investor tunggulah 4 tahun ni kan? 4 tahun. Kalau boleh sabarlah. Kalau boleh sabar tuan-tuan, kebanyakan saya yakinlah tuan-tuan yang ada depan saya ni, insya-Allah tak ada yang sabar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bukan mudah tuan-tuan nak sabar. Sebagai contohnya katalah kita beli satu coin tuan-tuan. Baru-baru ni tuan-tuan saya beli 2021 saya beli satu coin namanya MBL. Tuan-tuan tahu tak, saya ada lebih kurang dalam, kalau tak ingat saya lah, saya boleh tengok nanti saya punya rekod saya tuan-tuan, lebih kurang dalam 90,000 unit. 90,000 unit. Saya tak ingat jual berapa tuan-tuan. Semalam MBL naik 145%. Dalam keadaan saya dah jual lah semua sekali. Saya terjual awal. Ni kata tak sabar. Kan bukan senang tuan-tuan nak sabar sebenarnya tunggu 4 tahun ni. Yang kedua tuan-tuan, kita jadi traders. Jadi traders. Jadi traders ni apa tuan-tuan? Kalau kita tengok keuntungan yang kita terhasil dalam tempoh 4 tahun, kita targetkan mungkin 8,000 ke 10,000 %. Kalau kita jadi trader tuan-tuan, kita boleh dapat keuntungan bukan 4 tahun tuan-tuan. Kita boleh dapat keuntungan mungkin 15 minit sekali. Mungkin dapat keuntungan 30 minit sekali. Sebab tuan-tuan, pergerakan market semua kripto tuan-tuan berlaku dalam tempoh 24 jam, 7 hari 1 minggu dan 365 hari setahun
360 hari setahun, tidak ada rest tuan. Dia tak macam kripto, dia tak macam saham. Saham pukul 9 pagi sampai 5 petang, lepas tu tutup. Kan? Begitu juga dengan forex tuan-tuan, jalan 24 jam tapi satu ahad tutup. Tetapi cryptocurrency tuan-tuan, dia jalan 24 jam. Dan kalau tuan-tuan nak tengok, sebenarnya ambil satu contoh. Katalah kita pergi satu coin lah. Contohnya kita pergi satu coin. Kita nak tunjukkan pergerakan harga. Kita nak jadi traders tadi kan? Jadi traders. Katalah kita ambil coin apa tuan-tuan? Kita ambil coin BTC lah. Saya katakan. Kita ambil coin BTC. Ya, Kita ambil coin BTC. So kita ambil yang 15 minit ni. Kita ambil yang 15 minit. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya setiap daripada candle ni, tiang-tiang ni, bahasa mudah dia, tuan-tuan, dia berlaku setiap 15 minit. Setiap 15 minit. Mana kalau kita pandai tengok candle tuan-tuan, kita katalah kita ada modal 1,000. Kita ada modal $1,000 contoh kan. Kita belilah kat sini. Sebab kita nampak ini paling rendah kan. Namanya apa? Namanya support. Kita pun belilah $1,000. Kemudian tuan-tuan lepas beberapa minit, 15 minit, 1 jam, tuan-tuan sampai sini, kita sell. Dekat mana tuan-tuan? Kita panggil resistance. Tadi kita buy. Kan? Katalah untung 20%, jadi duit kita tuan-tuan jadi 1,200. 1,000 modal, 200 kita punya profit. So kita tunggu dia turun tuan-tuan, kita beli lagi kat sini pula. Ni dia punya support dia. Kita buy lah. Kita buy, kita gunakan modal 1,000. 200 kita ambil lah sebab kita punya keuntungan tadi kan. Kita belilah, kita beli lagi 1,000. Kemudian tuan-tuan, bila dia sampai dekat atas ni, kita pun sell. Ini namanya apa? Resistance. Kini kita punya profit lah. Katalah tuan-tuan, kita untung katalah 40%. Jadi $1,000 kita tadi tuan-tuan, kat sini dah jadi berapa? Dah jadi 1,400. Nampak? Tadi untung 200. Ini dah lagi untung 400. Kemudian tuan-tuan, kita sell. Kita tunggu sampai dia turun bawah ni. Kita beli lagi. Oh sedap ni tuan-tuan. Dengar cerita macam ni. Kan? Kalau tahu macam ni tuan-tuan semua orang dah kaya kan. Kalau kita tahu lah ilmu trading ni. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Membeli pada harga rendah dan menjual pada harga mahal. Itulah keuntungan yang kita terhasil. Dengar cerita memang sedap lah tuan-tuan. Dengar cerita memang seronok. Kita beli pada harga rendah dan jual pada harga mahal. Soalan saya tuan-tuan. Macam mana kita nak identify bahawa ini adalah harga yang paling rendah dan ini adalah harga yang paling tinggi untuk kita jual? Jadi kita kena belajar ilmu Bollinger Band, kita kena belajar, kita kena tahu ilmu moving average, kita kena tahu macam-macam ilmu lah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya tak kata ilmu ni tak penting. Sebenarnya ilmu ni penting tuan kalau kita nak belajar secara asas, tak perlu secara detail. Sebab apa tuan-tuan? Walaupun kita gunakan robot Royal Q, tetapi siapa yang menggunakan robot Royal Q dalam keadaan dia tahu asas trading tuan-tuan, dia boleh buat keuntungan yang lebih besar. Sebab tu hari Ahad lepas tuan-tuan, kita panggil kita punya master use untuk ajar kita punya rakan kita tentang support dengan resistance je. Trend. Nak naik ke nak turun. Bukan tak detail tuan-tuan. Masing-masing dah jumpa dengan saya, dia kata, oh baru saya tahu je. Kalau saya tahu macam ni, barulah kita boleh dapat keuntungan secara maksimum. Sebab apa tuan-tuan? Yang saya lukis support resistance ni adalah benda yang dah berlaku. Kalau saya tanya dengan tuan-tuan, kat sini, ni nak pergi ke atas ke nak pergi ke bawah? Dia punya masalah dia. Dan kita tak tahu kan, nak pergi ke atas ke nak pergi ke bawah. Kita tengok tuan-tuan. Tengok dia punya Bollinger dia. Right? Ni semua kena belajar tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak? Bila kita buka Bollinger ni tuan-tuan, kan, dia tak akan melepasi garisan ini. Nampak? Ini kita panggil Bollinger ni. Dia tidak melepasi garisan ni. Mana sesuatu benda yang touch, tuan-tuan, dia akan naik balik ke atas. Kan? Dia akan naik atas. Kemudian dia akan turun ke bawah. Dia akan naik balik atas. Jadi sekarang ni 15 minit tuan-tuan dia berada dekat atas. Jadi insyaAllah dia akan turun. Biasanya begitulah kan. Ni ilmu-ilmu ni kita kena belajar. Right? Kalau kita nak belajar lah. Right? Yang kedua, yang perlu kita tahu tuan-tuan selain daripada ilmu ni, kita kena jaga emosi. Ni dia punya masalah jadi traders tuan-tuan. Kita nak jadi traders tadi kan. Nak jadi traders, pertama kena ada ilmu. Yang kedua, kena pandai kontrol emosi. Ini benda paling susah tuan-tuan, emosi.
Katalah market naik kan, market naik. Ni maksimum ni. Lepas tu kita nak sell kat sini, kita tersell kat sini. Bila kita sell, market naik. Itu kita sakit hati tu. Kadang-kadang bila market turun, kita pun beli kat sini. Tiba-tiba market turun lagi bawah. Dia jadi masalah lah. Yang ketiga tuan-tuan yang jadi masalah adalah masa. Kadang-kadang naik ke puncak ni tuan-tuan katalah pukul 3 pagi. Kita tengah tidur kan. Maka kita pun tak boleh nak buat sell dan sebagainya kalau kita tak gunakan limit lah. Kalau kita gunakan secara 100% gunakan secara manual. Kalau kita set limit bolehlah pukul 3 pagi ataupun berlaku kenaikan sekian-sekian %, dia akan berlakukan penjualan atau melakukan pembelian. Ini masalah kita paling besar tuan-tuan. Jadi untuk selesaikan masalah ni lah yang saya ajar tuan-tuan, kita trading gunakan apa tuan-tuan? Gunakan Royal Q, iaitu robot yang bantu kita untuk apa tuan-tuan? Untuk identify. Sebab kita punya trading, kita punya keuntungan terhasil apabila kita membeli pada harga yang rendah, menjual pada harga yang mahal. Itu dia punya konsep kan? Yang saya sebut tadi tu. Nak dapatkan support kat sini ni. Nak beli kat sini, nak jual kat sini, nak beli kat sini, nak jual kat sini, nak beli kat sini, nak jual kat sini, nak beli kat sini, nak jual kat sini. Dia punya masalah ada apa tuan-tuan? Masalah dia kita tak pandai. Sekarang tuan-tuan, kita serahkan kepada robot Royal Q tapi kena bayar RM500 setahun. RM500 setahun. Kita download lah. Kita download kita punya Royal Q tuan-tuan. Kita bayar berapa? Kita bayar RM500 setahun. Saya dah masuk bulan ke-9. Daripada 9 bulan tuan-tuan, saya dah dapat keuntungan tak banyak tuan-tuan, baru $1,204 daripada modal $500. Nampak? $500. Kalau tuan-tuan kira lah, 1,204 bagikan $500 kalikan dengan 100, tuan-tuan akan dapat keuntungan saya lebih kurang 240%. 240% dibagikan dengan 9 bulan, tuan-tuan akan dapati keuntungan saya lebih kurang dalam 25% sebulan. Lebih kurang lah 25% sebulan. Market naik dan turun tuan-tuan. Untung saya tak banyak. Tuan-tuan tengok kan. Untung 61 sen, 19 sen, 22 sen, 76 sen, 22 sen, 1.8, 10 sen, 1, 2, 3 tak ada. 4, 5, 6, 7, 8 tak ada. 9, 10, 11, 12 tak ada. 13, 14. Mana tak setiap hari. Tapi kalau tuan-tuan nampak, market antara 1 hingga 14 ni, macam mana keadaan market dia? Naik ke turun? 1 hingga 14 tuan-tuan. 1 hingga 14. Kita berikan satu di. Tuan-tuan nampak tak market dia? Tuan-tuan. Market tengah jatuh ni. Market tengah jatuh ni. Market jatuh macam ni. Kan? Tetapi boleh menghasilkan keuntungan setiap hari. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ada satu robot yang boleh melakukan penjualan dan pembelian. Waktu kita sedang tidur, kita cuma bayar RM500 setahun. Itu yang paling mudah. So, kenapa saya nak gunakan Royal Q? Satu, sebab dia apa tuan-tuan? Sebab dia murah lah. RM500. Nampak tak? Murah. Tetapi yang penting bukan murah. Yang penting tuan-tuan adalah duit saya selamat. Kenapa saya kata duit saya selamat tuan-tuan? Sebab duit saya tak perlu masukkan dalam Royal Q ni. Duit saya tuan-tuan masih dalam saya punya bank Binance saya. Ataupun tuan-tuan, duit saya masih lagi dalam saya punya bank. Tuan-tuan klik dekat API binding ni. Tuan nampak tak? Dia menggunakan bank-bank yang terbesar, iaitu Binance, Huobi dan Coinbase. Jadi tuan-tuan, duit saya ada dalam Binance, duit saya dalam Huobi. Saya punya modal saya tuan-tuan dalam Binance, modal saya dalam Huobi. Kenapa saya nak letak dalam Binance dan Huobi? Tuan-tuan, bukan senang nak cek modal tuan-tuan. Kita buka kedai siang, malam, pagi, petang, meniaga nasi lemak dan sebagainya. Takkanlah tuan-tuan kita nak letakkan modal kita dekat platform yang kita tak kenal. Takkanlah tuan-tuan kita nak serahkan duit kita ni kepada platform yang baru nak start. Tuan-tuan, saya boleh katakan bahawa Royal Q ni bermula pada tahun lepas. Tuan-tuan, dilakukan secara, ada dia punya apps dia pada bulan Mac tahun lepas. Jadi saya pun tak kenal Royal Q ni apa. Jadi kalau saya transfer dalam Royal Q, tiba-tiba Royal Q tutup dan sebagainya, maka rugilah duit saya. Jadi tuan-tuan, dalam sistem kita gunakan API binding ni, duit kita masih berada di Binance, duit kita masih diguna di Huobi dan sebagainya, tetapi saya plug kita punya robot dalam Binance dan dia ni seolah-olah tuan-tuan bantu kita untuk trade. Kita cuma benarkan dia cuma baca dan trade. Tak boleh withdraw duit, tak boleh tuan-tuan. Dia tak boleh withdraw.
So bila kita dah plug in tuan-tuan, dalam Royal Q dia telah menyenaraikan contohnya Huobi tuan-tuan, lebih kurang 63 unit cryptocurrency yang semuanya telah dinilai, telah di-vote oleh investor-investor, ini adalah antara kripto-kripto yang terbaik. Jadi kita tak payah nak pening-pening lah nak beli kripto apa. Semua yang disenarai tuan-tuan semua kripto yang terbaik. Contohnya macam saya beli, tuan-tuan nampak tak? Mana, OneInch, AAVE, ADA, Akron dan sebagainya adalah kripto-kripto yang terbaik. Jadi mudah ya tuan-tuan. Kita letak duit kita dalam kita punya Huobi ataupun dalam kita punya Binance tadi, kan kita pilih kripto yang mana kita nak beli. Katalah saya nak beli ADA, saya pun letak kat trade setting, katalah saya letak $10 contoh kan, letak $10, kemudian saya setting lah berapa layer dan sebagainya, dan kemudian saya dah setting, kemudian saya boleh klik kat sini, klik kat submit mode strategy, saya pun start confirm. Dah start lah. Dah start lah saya punya trading. Dia akan bergerak 365 hari setahun. Tetapi cara setting tu kena betul lah. Kita kena betulkan kita punya cara setting kita tu, right? Right. Okay, dah selesai dah. Kita dah boleh trade lah. Dah boleh trade, kita boleh untung rugi tuan-tuan. Berapa keuntungan yang kita sasarkan? 1 bulan lebih kurang dalam 10 hingga ke 15% tuan-tuan. 10 hingga ke 15%, tapi kita nak betulkan kita kena tengok coin apa yang kita beli, dan kemudian tuan-tuan kita nak tengok macam mana cara kita setting. Macam mana kita setting kita punya robot. Alright. Itu yang paling penting lah. Mana kita sekarang tuan-tuan dah kerja, tuan-tuan dah berniaga, tuan-tuan simpan emas, kemudian tuan-tuan simpan dalam cryptocurrency. Saya pun dah cerita simpan duit dalam cryptocurrency ni adalah aset yang selamat. Jangan bimbang, jangan risau. Kan kalau benda ni tak selamat tuan-tuan, takkanlah billionaire tadi menyimpan aset ke dalam bentuk digital asset. Kemudian kita melalui dua jenis trading, sama ada dua jenis yang ada cara mendapat pendapatan, sama ada kita jadi investor. Jadi investor ni apa tuan-tuan? Beli dan simpan. Kemudian yang kedua kita jadi traders. Dan traders yang terselamat tuan-tuan, cara yang paling selamat adalah kita trade dalam spot trading saja tuan-tuan. Spot trading ni apa tuan-tuan? Yang macam saya cerita tadi tuan-tuan, kita membeli unit. Kita bukan sekadar bermain dengan angka. Sebab ni yang tuan-tuan tengok dalam dunia forex kan, mereka hanya bermain dengan angka. Alright. Kemudian tuan-tuan, berdasarkan pada pengalaman saya tuan-tuan, saya rasa dah cukup masa. Kan, berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan, menggunakan robot Royal Q tadi saya untung lebih kurang dalam 25% sebulan. Sebab kenapa saya boleh untung 25% sebulan? Tadi Haji cakap untung 10 hingga 15%. Sebab saya menggabungkan dua kaedah tuan-tuan, iaitu kaedah auto dan juga saya menggabungkan kaedah secara manual. Kan, maknanya saya ada asas trading. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan jangan gunakan kaedah secara manual tuan, kecuali tuan-tuan datang dalam kami punya kelas. Minggu lepas tuan-tuan kita ada lebih kurang dalam 50 orang pelajar yang datang dalam kita punya kelas tuan-tuan. Mereka belajar macam mana nak gunakan sistem manual dan menggunakan sistem auto berjalan secara serentak. Sebab kita punya robot kita ni hybrid tuan-tuan. Dua-dua pun boleh. Alright. Jadi siapa saya mendetailkan tentang penggunaan robot dan sebagainya, itu kita boleh join dalam saya punya dalam saya punya kelas-kelas advance nanti. Okey. Satu lagi tuan, last sebelum saya nak akhirkan saya punya program pada malam ni. Yang paling penting ni, tuan-tuan, kita ada satu keuntungan yang lebih besar, iaitu sistem Royal Q ni menawarkan satu program yang dipanggil sebagai rewarding program tuan-tuan. Rewarding program ni macam ibarat tuan-tuan ada food panda atau panda food. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan panda food tu kita punya. Seronok tak tuan-tuan? Sebelum dia nak pergi jalan, nak pergi hantar makanan, kan dia bank in duit dalam akaun kita 20%. Nampak seronok tak tuan-tuan? Kalau kita tuan-tuan panda food, ataupun tuan-tuan ada bisnes apa? Bisnes Grab dan Uber. Kan, bisnes Grab dan Uber tuan-tuan, dia satu kereta pun tak ada. Kan, tetapi dia dapat keuntungan hasil daripada bisnes taksi, bisnes kereta lah. Kalau tuan-tuan tengok Airbnb kan, homestay tak ada, hotel tak ada, apa pun tak ada. Tetapi dengan dia punya apps tuan-tuan, dia menghasilkan keuntungan daripada bisnes penghotelan dan homestay. Apa lagi tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nampak bisnes zaman sekarang ni kan, Traveloka, Agoda, sama tuan-tuan, hotel tak ada. Kan, ataupun Oyo ini kan. Dia mana ada hotel, satu hotel pun dia tak ada, tapi mereka menggunakan ada satu sistem yang boleh menghasilkan pendapatan hasil daripada hotel walaupun dia tak ada hotel. Jadi sama dengan tuan-tuan dalam Royal Q ni kan, bila saya ada robot yang boleh menghasilkan keuntungan 20%, 25% sebulan ataupun 10 ke 15% sebulan kan, tuan bayangkan kalau seandainya saya share cerita ni dengan rakan-rakan saya tuan-tuan. Saya pun share lah dengan rakan-rakan saya, setakat ni tuan-tuan tak ramai lah.
Saya share dengan berapa orang tuan-tuan? Saya share dengan lebih kurang dalam 15 orang. Saya yakinlah tuan-tuan ada kawan lebih ramai daripada saya lah. Saya 15 orang tuan-tuan kawan saya ni. 15 orang je. Okey, mana tadi tuan-tuan? 15 orang. Tim saya tuan-tuan ada 15 orang. Nampak? Bukan ramai tuan-tuan, 15 orang. Saya buat apa dengan 15 orang tuan-tuan? Saya bukan cerita bisnes. Saya ceritakan saya punya happiness. Cerita bisnes susah tuan-tuan. Cerita bisnes kan susah. Bang, aku ada bisnes ni susah. Susah. Cerita happiness. Happiness apa tak? Kegembiraan saya mendapat keuntungan 20% ke 25% sebulan menggunakan Royal Q ataupun 10 ke 15% kalau orang gunakan automatic sepenuhnya lah. Kan? Maknanya tuan-tuan, kalau dia nak, dia terimalah cerita saya dan dia buatlah bisnes Royal Q ni. Tapi kalau dia tak nak, apa tuan-tuan? Kita rugi. Saya tak rugi apa-apa pun. Sebab saya tetap dapat pendapatan. Sebab dia tidak ada syarat untuk dapat keuntungan, kena cari orang ataupun memperkenalkan bisnes kita ke orang. Ini kita cerita tuan-tuan sebab dia dah jadi satu lumrah dalam kehidupan kita. Bila kita dapat satu keuntungan, benefit, kita mesti nak cerita ke orang. Jadi Royal Q tuan-tuan, dia bagi kita satu peluang. Mudah tuan-tuan. Saya cerita dengan 15 orang, dapat keuntungan dalam tempoh 9 bulan tuan-tuan. 15 orang ni pun macam saya juga, mereka pun tak boleh tutup mulut. Hari ni tuan-tuan dalam tim saya ada 3,682 robot. Kenapa robot bukan orang? Tuan-tuan, ada satu orang ada 4 robot, 5 robot, 6 robot, 3 robot, macam-macam tuan-tuan. Kebanyakan lebih daripada satu. Kenapa lebih daripada satu? Nanti saya akan cerita. Dan alhamdulillah tuan-tuan, daripada 3,682 tu tuan-tuan, setiap daripada robot ni membuat keuntungan dalam masa yang tak sama. Kan? Dalam masa apa tak sama tuan-tuan, nampak Dekat sini tuan-tuan, pendapatan sekarang pukul 22.31, pukul 10.31 kan. So pendapatan terakhir masuk dalam akaun saya tuan-tuan pada 22.31 saat yang ke-28. 22.31 saat ke-28, 22.31 saat ke-28. Ni tuan-tuan, saat yang sama ni. 22.31 saat yang ke-27, 22.31, 22.31, 22.31, 22.31, 22.31 tuan-tuan bayangkan. Ini page pertama je. Kan? Ini semua cerita 22.31 je tuan-tuan ni. 22.31 tak habis lagi ni. 22.31, 22.31, 22.30. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayangkan banyak. Tapi dia masuk sen-sen lah. Tak adalah banyak tuan-tuan. Bila kawan kita profit, kita pun profit. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dapat profit katalah $10, Royal Q akan ambil 20% tuan-tuan. Dia akan ambil $2. So saya akan dapat percentage daripada $2 tu, dapatlah keuntungan macam mana tuan-tuan nampak kat sini. Walaupun nampak sen-sen tuan-tuan, sehingga pada malam ni kan saya mendapat pendapatan tuan-tuan hasil daripada affiliate ni lebih kurang dalam $39,148 atau bersama dengan RM165,167 RM 165,000 daripada saya punya akaun saya yang pertama, 167,000. Dan daripada akaun saya nombor 2. Tuan-tuan, saya ada 2 akaun. Saya ada 7 akaun. Tapi yang baru jalan baru 2. Tuan-tuan tengok sebelum saya nak tutup program pada malam ni tuan-tuan. Saya tunjukkan akaun saya nombor 2. Alhamdulillah. Kan tu akaun pertama 167,000 kan. Akaun yang kedua. Tuan-tuan saya tengah login. Tengah login je tuan-tuan Okay. Okay tuan-tuan, saya share balik skrin. Alhamdulillah tuan-tuan daripada akaun yang kedua, yang tadi 167,000 kan. Ni sikit-sikit lah. So yang ni dapat tuan-tuan lebih kurang dalam 87,000. Nampak? 87,000 ya. 167 campur dengan 87. Itulah keuntungan. Tempoh lebih kurang dalam 9 bulan lah. 9 bulan. 4, 7, 15. 254,000 lebih kurang lah. 254,000. Dan terang saya cakap tuan-tuan, saya buat bisnes Royal Q ni begitu bersemangat. Kenapa tuan-tuan? Kenapa saya buat bisnes ni begitu semangat? Sebab tuan-tuan tengoklah dekat luar sana tuan-tuan, semua ada handphone. Semua ada MySejahtera kan. Tuan-tuan tengoklah app dia tuan-tuan. Semua app dia keluar duit, kesian. Kan? Shopee keluar duit, Lazada keluar duit, GrabFood keluar duit.
Panda Food keluar duit. Tuan-tuan, bisnes kita ni mudah je tuan-tuan. Mudah saya kata tuan-tuan. Kita plug in kita punya robot Royal Q, buka akaun hobi, kemudian kita aktifkan dengan bayar RM500, kemudian kita dah boleh start trading. Berapa modal tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak ada modal, bayar $500 tuan-tuan, kan, kemudian letak $10 dulu pun boleh. Dah boleh trade dah, tapi tak boleh lah nak buat layer setting dan sebagainya. Kan? Tapi sekurang-kurangnya dah boleh buat trading dah dengan $10. Tapi kalau kita trading $10 janganlah nak dapat untung banyak kan. Dapatlah untung sikit. Kemudian tuan-tuan, robot akan berjalan dan insya-Allah akan buat profit bila-bila masa. Market naik pun boleh profit, market turun pun boleh profit. Dia pelik sikit kan kita punya robot ni. Okay, market tengah down pun boleh buat profit. Jadi saya rasa itu je saya boleh kongsikan pada malam ni. Kan dah pukul 10.30 dah, saya tak nak lewat-lewat. Jadi sebelum saya nak selesaikan kita punya program pada malam ni, ada soalan tak tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan ni bagi orang baru lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak orang baru nak tanya saya soalan tuan-tuan? Saya memang seronok buat bisnes Royal Q ni. Sebab apa tuan-tuan? Modal ni cuma RM500 je. Yang menjadi masalah dia dalam bisnes Royal Q satu tuan-tuan, keyakinan orang kepada cryptocurrency ni je. Orang belum yakin lagi. Tapi percayalah tuan-tuan, dalam tempoh 2 tahun ke 3 tahun ke depan, tuan-tuan akan nampak semua orang akan terlibat dalam dunia cryptocurrency tuan-tuan. Kita tengok apabila inflasi dah bertambah parah, kan dah naik 10-15%, dah naik 30%, ketika itu tuan-tuan akan lihat kita punya fiat money ni semua tak ada nilai ketika itu. Dan orang terpaksa tuan-tuan gunakan cryptocurrency. Ketika semua beli cryptocurrency, semua nak beli Bitcoin, nak beli Ethereum, masa tu harga dah menggunung dah tuan-tuan. Masa tu harga dah cukup tinggi. Sebab tu apa yang saya cakap tuan-tuan, belilah sekarang. Tradinglah sekarang. Tuan-tuan akan nampak dalam tempoh setahun, 2 tahun daripada sekarang tuan-tuan, orang akan berebut-rebut buat bisnes Royal Q ni tuan-tuan. Sebab apa? Bisnes yang begitu mudah. Cuma plug in, kan, kemudian kita dah boleh dapat keuntungan. Bisnes ni apa tuan-tuan? Mudah, murah dan menguntungkan. Dan RM500 setahun tuan-tuan, bukan RM500 sebulan. Okey. Ada soalan nak tanya tuan-tuan? Sebelum saya selesai program saya pada malam ni. Ada soalan nak tanya? Boleh tulis kat chat kalau tuan-tuan nak tanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tahu macam mana kita nak belajar gaya nak setting kita punya margin tu semua? Kalau Malam beli esok. kalau Malam beli esok kita ada kelas. Oh, di mana? Dalam Zoom. Oh, dalam Zoom. Okey. Dalam Zoom yang bertanya daripada mana ni? Saya dekat Shah Alam. Oh, Shah Alam. Okey, Shah Alam. Kalau kat Shah Alam, dengar baik-baik ni orang Shah Alam ni. Kawasan Subang. Dengar baik-baik orang Shah Alam ni. Tuan-tuan ni beruntung sebenarnya. Tadi kami berbincang dengan rakan baik kami tadi daripada Shah Alam. Kita akan buka pusat belajar secara offline. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia tak boleh nak faham dengan Zoom ni. Dia nak belajar mengadap-mengadap je ke. Jadi kita pun faham dengan situasi ni. InsyaAllah kita akan ada satu center di Melaka, di bawah YB Mas kita. Kemudian di Shah Alam kita akan ada di bawah kita punya Tan Sri Datuk Sri Zain kita lah. Kita akan gunakan lah, maknanya kita akan buat dekat dia punya tempat dia dekat ni, dekat section berapa dekat hotel-hotel tu. Section berapa Shah Alam tu, dekat CIMB dan sebagainya. 13. Bangunan UMNO. Section 13 sana. Section 13. So kita akan, saya ingat dalam minggu depan kita akan buka kelas kat sana. Kita akan buka kelas kat sana InsyaAllah di Shah Alam. Section 11 Ji. 11 11. 11 dah berbunyi lah Cikgu Alin itu kan. InsyaAllah lah kita akan mula pada minggu depan di Shah Alam. Jadi rakan-rakan kita yang berada di Shah Alam boleh datang jumpa saya, ataupun kita punya cikgu pun ramai sini. Kita ada Cikgu Alin, Cikgu Zaidin sebagainya. Mereka akan mengajar sekurang-kurangnya 1 minggu 2 atau 3 kali satu hari secara offline. Jadi tuan-tuan yang nak tahu macam mana cara setting terbaik dan sebagainya, tuan-tuan boleh hadir. Mana yang jauh-jauh, Sabah, Sarawak dan sebagainya, tuan-tuan terpaksa belajar dengan Zoom lah. Kecuali saya, insyaAllah saya akan datang ke Kelantan. Saya akan arrange balik saya punya masa saya, sebab 19 bulan tu rupanya saya ada kelas yang lain. Dan di Kelantan insyaAllah saya akan cuba datang sebelum pada bulan puasa ni, insyaAllah saya datang di Kelantan. Jadi mana-mana yang di Kelantan, tuan-tuan boleh datang jumpa dengan saya. Tempat dan sebagainya masa saya akan tetapkan kemudian. Okay, right? Itu kita belajar secara offline. So ada soalan yang lain nak tanya? So besok ada kelas dalam Zoom lah. Besok kita buat kelas dalam Zoom.
Okey, nanti ada invitation dalam group visit. Kita ada invitation, kita akan ajarlah macam mana cara buka account. Kita ajar secara detail lah. Kita cuma kena join kelas kita punya Elite Academy punya Telegram. Oh, Telegram ada. Okey. Kakak dia bawa team siapa? Saya under Puan Rafiqah. Anda Puan Rafi. Okey, boleh minta dengan Cikgu Alin kita. Cikgu Alin kita dia akan masuk dalam grup dia lah. Dia akan join dalam grup dia insya-Allah. Okey, yang lain ada soalan tuan-tuan, puan-puan? Okay. Memang seronok bisnes ni saya cakap. Trading ni satu benda yang menyeronokkan, cuma buat masa ni bagi rakan-rakan kita yang floating, yang belum mendapat keuntungan secara maksimum, tuan-tuan kena tahu bahawa sekarang ni belum masa halving. Dia belum lagi tuan-tuan. Kita tengok nanti insya-Allah lah pada bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 9, bulan 10, bulan 11. Itu kita punya masa halving kita. Dia dalam dunia meniaga kan, manalah kita boleh dapat keuntungan setiap masa. Ada masa naik dan turun, ada dia punya cycle dia. Jadi kita kena sabar. Mana yang tak floating. Jangan risau, mana yang floating, kita tak rugi. Kita bukan macam forex kan, rugi habis kan. Kita masih lagi memegang unit. Jadi kita jangan risau. Alright, ada soalan lagi nak tanya? Soalan saya daripada Indonesia, baru pertama kali join. Pak Sutarno Tamon dia daripada mana, Pak? Oke, salam Tuan. Saya daripada Medan, Tuan. Oh, daripada Medan. Ya. Bapak dari tim siapa, Pak? Kurang Pak ya. Masih lupa. Nanti saya cek dulu. Okey, ya. Pak. Untuk tim Indonesia ni sebenarnya saya nak buat satu program khusus menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Sebab kalau bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia ni sepertinya sama tapi beda, Pak. Iya, tapi sekarang saya dekat Sarawak. Oh, di Sarawak. Di Sarawak di mana di Sarawak tu? Di Kuching. Dekat Miri. Iya. Okey, nanti kalau Bapak ada masalah, dah start trading belum? Belum. Oh, belum. Masih nak Bapak belajar. Bapak boleh tak nanti ambil nombor telefon saya? Nanti saya bantu untuk buat setting. Oh, baik Tuan. Nanti minta nomor phone-nya ya. Nanti saya ajar Bapak macam mana cara setting yang terbaik nanti cara setting terbaik nanti saya, sebab saya teman-teman Bapak di Miri dah berapa tahun? Dalam hampir 10 tahun juga ya. Oh, ngomongnya tu dah bahasa ini tu bahasa Sarawak. Ya. Sebenarnya sudah lama kenal Royal Q nih. Daripada bulan berapa ya? Tapi baru nak bergerak. Hati. Nanti saya akan bantu Bapak nanti. InsyaAllah untuk setting dia punya account nanti. Ya, Pak ya? Oh iya. Terima kasih Tuan. Okey, sama-sama. Okey, yang lain ada soalan lagi nak tanya? Ni ada kita punya Kak Liza, kita dah bagi kita punya link kita. Alright. So kalau tak ada, saya rasa itu je saya boleh sampaikan. Jadi nombor telefon saya tuan-tuan ada kan? Jadi tuan-tuan boleh soalan. Macam mana? Dekat chat. Dia tanya pasal Google Authenticator. Oh, maaf tuan, apakah harus tidak perlu. Dia Google Authenticator tu terpulang kepada kita. Tapi saya lebih senang kalau seandainya kita cuma aktifkan nombor telefon dan juga email pun dah cukup ni, Pak. Dah cukup. Iya. Sutarno. Baik Tuan, baik. Tapi kalau nak lebih kuat, bagus pakai Google Authenticator. Tapi kalau kita nak login tu kadang-kadang kita kan ada waktu, kadang-kadang cuma 60 detik. Iya. Kita nak buka email, kita nak buka SMS, kita nak buka Google Authenticator kadang lambat kadang-kadang. Jadi bagi saya kalau kita ada email dan juga dengan phone number dah cukup. Baik Tuan, terima kasih. Okey. Dan insya-Allah untuk pengetahuan tuan-tuan, saya akan buat kelas seperti kelas kita buat pada minggu lepas.
dan saya akan tetapkan tarikh dia. Cuma saya nak kalau boleh yang hadir ni adalah di kalangan orang-orang baru lah. Dan kita akan panggil kita punya Master Youth yang kita panggil baru-baru ni untuk hadir dalam kita punya training untuk ajar kita bagaimana cara untuk kita tahu sekarang ni tengah uptrend ke, tengah downtrend ke, tengah bullish ke dan sebagainya. Dia akan banyak sebenarnya membantu untuk kita mendapat keuntungan secara maksimum. Betul saya cakap. Tapi kalau kita tak mau belajar yang manual ni, kita boleh bagi robot buat lah. Tapi kalau robot buat, dia tak boleh nak maksimum lah. Mungkin saya cakap dalam 10 to 15. Tapi kalau kita boleh gunakan secara manual, dia boleh lebih daripada tu. Dia tak susah pun sebenarnya. Dia tak susah. Kita bukan nak belajar yang terlalu teknikal. Cuma kita nak tahu pergerakan market tu nak turun ke, nak naik kan. Ataupun nak sideway dan sebagainya. Jadi wallahualam, itu saya boleh sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, keselamatan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita jumpa pada malam esok. Kita akan minta ada rakan-rakan kita atau cikgu kita yang akan buat kelas basic untuk pada malam besok. So, sekian saya daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sutarno? Ya. Ada ambil nombor telefon saya Sudah Tuan. Sudah saya simpan. Chat-nya